Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak tunjukkan macam mana cara-cara nak set up Lawrence. Banyak orang yang yalah first time guna, ada yang tak tahu macam mana cara nak guna kan. So bila kita tekan power button on off ni, dia akan lama sikit lah untuk dia buka. So buka dia akan jadi macam ni. Apa yang kita perlu buat adalah kita accept. Okey, ini button enter ni. Yang ini adalah button enter. Enter tu maksud dia awak nak tekan untuk benarkan dia masuk lah. Okey, bila dia keluar macam ni, sebab apa? Tandursa tak ada. Bila tandursa tak ada, dia akan keluar macam ni lah. So tekan je enter. Jangan panik, relax. Then pergi remind me later. Okey, first kali bila semua buka macam tu, dia akan keluar macam ni. Tengok macam mana yang awak nak lah. Okey, kenapa dia stop? Stop. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara-cara dia lah, dan kenapa dia stop. Okey, first kali kita tekan ni. Nampak macam laman kertas ni. Tekan ni. Okey, ini adalah dia punya home screen. Home screen dia. Okey, kalau tengok kat sini, dia ada chart, dia ada sonar dan dia ada down scan. So 3 display yang berbeza, dan tiga-tiga ni juga adalah kita boleh setting. Kita boleh setting dekat chart, kita boleh setting kat sonar, dan kita boleh setting kat down scan. Yang dekat bawah-bawah ni yang mana kita dah set dia punya permukaan dia. Yang ini adalah satu yang saya dah set sebenarnya. Tapi cuba kita tengok, saya cuba tunjukkan lagi. Kalau kita nak set ni macam mana? Nak setkan, maksud dia display screen yang kita nak. Contoh, saya buka kat sini. Okey, dia keluar 2 screen. 2 screen. So dan kita back balik, tekan home screen. Kita tengok pula yang ni. Macam mana nak pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Sini ada button cursor. Button cursor. Atas, kiri, kanan, bawah. So awak boleh tekan saja ke sini. Jangan takut-takut, dia tidak rosak. Okay. Dan tekan button ni pula. So kita tengok pula display dia macam mana. So display dia macam ni lah, yang kita nak macam ni. Okay. Keluar balik, pergi ke sini, yang display dia macam ni. 3. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana awak nak buat screen tu. Tekan kat bawah ni, kalau nampak add page. Add page, awak tekan kat sini, tekan enter sini, tekan kat sini. So boleh pilih. First, kalau kita nak buat untuk 3 screen, kita ambil chart, tekan enter, chart. Kita ambil down scan, kita ambil sonar. Layout. Ni layout. Tekan enter juga sini. Macam mana permukaan yang kita nak. Saya rasa yang lain semua kita dah ada. So saya ambil yang ini. Tengok apa dia jadi. Dia keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni pula, kita boleh juga untuk kita adjust. Kita nak yang mana duduk bawah, yang mana duduk atas, yang mana duduk kiri, dan yang mana duduk kanan. Tekan dekat ni. Pergi kat sini. Tekan enter. Bawa dia mana yang awak nak letakkan dia. Nampak Nampak? Contoh, letakkan dia di sini ataupun di sini. Ni kat sini. Maps. Kita nak alih pula. Sonar ni duduk sini. So tekan cursor, pergi kat sini. Pergi kat sini, tekan enter. Bawa dia ke sini. Dah siap. Right. So lepas tu jangan lupa tekan save. Button bawah ni. Save. Dah dah keluar. Dan awak cuba tengok. Tu dah keluar kat sini. Right, itu untuk display. So, macam mana pula nak setting dia? Nak setting dia. Setting bukan saja dekat setting. Setting ada dekat setting dia. Kat setiap satu ni pun ada setting dia. Contoh, kita pergi pada chart. Chart, kita pergi chart. Macam mana kita nak setting dia? Kita tekan button ni, nampak tak ni? Enter, tekan je button enter, dia keluar tepi ni lagi. Bila dia keluar tepi ni, apa yang kita buat dekat more option, kita tengok, dia tulis Genesis Live. So overlay Genesis Live. Kena pastikan awak punya Lawrence mesti ada Genesis Live. Dia memang ada, cuma kadang-kadang kita kena aktifkan. Tengok macam ni, sama ada dia off ataupun dia on. So kena ada Genesis Live. Genesis Live ni apa tau? Genesis Live ni, dia akan scan permukaan yang kita lalu. Contoh, sekarang ni kalau tengok kat sini putih kan.
Bila berada di tempat situ, ni sonar tak masuk lah. Baru dia akan scan Genesis Live. Dia akan scan peta-peta dekat bawah dia. Sekarang ni kosong lah, putih. Jadi ini contoh kata lah, ini kita punya kayak atau kita punya boat. Dia lalu, baru dia akan create permukaan dekat dasar tu. Macam mana bentuk dia. So kalau awak nak penuhkan semua, awak kena lalu sebelah dia pula. Tapi kalau tak nak pening-pening pasal nak lalu sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, Loren yang ini adalah Loren model 83200. Harga dia RM1399. Dia boleh upgrade kepada C-Map ataupun Navionic. Okey, C-Map atau Navionic. Okey, ni Navionic. Ini C-Map. Sekejap Okey, mana satu C-Map. Ni C-Map. Tengok Navionic awak akan dapat satu buku yang macam besar macam ni. Tapi benda dalam dia sama je macam ni je kenapa besar? Yalah, harga dia 1299. Hanya ini saja tau. Yang ini Navionic ni, yang ini C-Map, awak boleh upgrade. Dudukkan kat dalam ni. Dalam dia ni, dalam ni sebelah ni ada satu ni lah tube ni boleh tukar. Yang ini dia dah siap buatkan map dia. Sama juga Navionic. Dah siap dah map dia. So awak boleh tengok kedalaman maps tu. Ada yang 13 meter, 10 meter, 5 meter. Daripada rumah kita boleh setkan dia mana kita nak pergi. Contoh, kita nampak sini macam ada satu kolam, lobok ikan. Kita kat rumah tu kita pergi kat sini, alihkan cursor pergi sini, kita terus mark location lah. Mark location tu kat sini mark location. Tu boleh lock lah kat situ. Kalau tak ada dua benda ni, yelah harga pun mahal. Yang ni C-Map ni harga dia RM500. Yang ni RM1,299. Kalau lah, yelah kita bajet kan, tak nak ada benda lah ni, tak apa. Yang penting dia ada Genesis Live. So awak akan boleh mula createkan dia maps. Tapi dia akan jadi tak penuh lah, tak penuh. Right. So first kali macam tadi saya cakap, pergi kat Genesis Live. Alright, dah. Untuk dekat map itu saja yang perlu tukar. Lepas tu kita kembali ke menu utama. Pergi kepada sonar pula. Sama juga, tekan enter. Okey, stop Sekejap ni saya tunjuk macam mana nak buka stop. Kebanyakan orang yang beli Loren, dia akan telefon saya balik. Saya tahu dia akan telefon saya dan dia akan cakap, "Bang, macam mana ni bang ni kan? Tak dapat water stop ni kan?" So saya akan ajar sekejap lagi. Okey, so pergi pada enter ni juga. Sebelah ni ada macam-macam function yang lain. So pergi pada custom yang atas kali ni kan. Okey, tengok button custom. Pergi custom, then custom lah. Okey, ni tadi saya dah tekan custom. Sebenarnya saya dah setting dah benda ni. Jangan tukar yang lain. Kalau awak tak pandai, pergi kepada more option bawah sekali. Okey, apa yang awak perlu buat kat sini? Nampak tak ada color hijau ni kan? Okey, ini masing-masing lah masing-masing macam mana cara awak nak nampakkan batu karang tu warna apa. Bagi saya letak batu karang tu warna hijau. Sebab apa? Bagi saya lah, ni masing-masing kan. Bagi saya sebab apa? Biasalah kalau kita tumbuh-tumbuhan yang ada dekat bumi ni, yang ada dekat darat ni, bila dia warna hijau, burung datang makan buah, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, lebah pun datang buat sarang, apa sajalah. So maksud dia binatang-binatang yang suka berteduh dekat bawah pokok. Jadi kat situlah saya letak batu karang tu warna hijau. Macam mana cara nak pilih batu karang tu warna hijau? Button cursor, pergi ke sini, tekan enter, jangan segan-segan, jangan silu-silu. Okey, ada banyak pilihan warna. Okey, so awak boleh pilih warna batu karang yang awak nak. So bagi saya warna hijau. Itu saya lah Okey, saya tekan hijau. Saya pun dah bagi tahu apa sebab kenapa saya suka warna hijau. Sebab saya macam saya kata lah, tumbuh-tumbuhan. Okey, so kat sini ada fish ID. Bawah tu fish ID. Awak nak bentuk macam mana ikan tu? Sama ada awak nak off, tak nak bentuk gambar ikan, nanti dia akan keluarkan macam gambar boomerang tu lah Atau awak nak simbol. Simbol tu adalah simbol ikan. Ini adalah kedalaman dan ini adalah dua-dua sekali awak nak. Kelang kabut sikit lah awak punya Loren nanti. Bunyi-bunyian dia semua kan. Jadi saya ambil bahagian simbol itu saja. Dan pergi tekan pangkal.
Okey, bawah daripada Fish ID simbol tu tadi, nampak tak? Okey, dia ada tulis overlay down scan. Ni penting Kalau tak nak pun tak apa, tak jadi apa masalah pun. Overlay down scan. Tekan overlay down scan. Oh. Okey, sorry. Tadi sebenarnya saya dah setting. Okey. Tekan overlay down scan. Then kita pergi pula kat bawah dia, down scan option. Okey, down scan option. Sini nampak jari saya tekan yang mana Okey. Dekat sini pun ada juga gambar color kan, dia tulis tu palette. Tukar. Okey. Saya ambil warna coklat. Kenapa saya ambil warna coklat? Okey, saya buka kat sini. Okey, dia ada macam-macam color juga. Warna hijau pun ada. Kenapa saya ambil warna coklat? Disebabkan saya nak bezakan antara batu karang dengan tanah ataupun batu karang dengan batu. Batu karang dengan batu tak sama tau, ada perbezaan Batu tu batu. Jadi kalau awak ketuk kat batu tu yang cukai. Sama juga dekat batu karang pun cukai. Tapi cukai dia bermakna sebab ada ikan. Tapi kalau kat batu, cukai dia tak bermakna. Hilanglah awak punya jig yang berharga RM15, 50 sen satu biji. Ataupun mungkin awak akan dapat kerapu besar, nama dia tonggas. Kan, sebab kerapu suka duduk bawah batu. Okey, saya tukar warna ni sebab apa? Itu warna tanah. Jadi saya nak beza antara spot yang saya pilih yang ada marking, maksud dia bila saya nampak hijau itu adalah batu karang, dan warna coklat itu adalah biasa batu, pasir, lumpur, dia akan warna hijau. Okey, dekat bawah ni ada banyak dia punya setup-setup yang lain. Saya rasa awak tak perlu set lah sebab dah siap dah, Lauren dah siapkan untuk setup tu. Okey, dan kita keluar balik. Dan tu saja setup dia untuk dekat untuk traditional ni. Okey, pergi kepada menu utama. Sonar, sorry. Apa tu down scan? Apa tu overlay? Overlay itu adalah sonar dan down scan disatukan. Maksud dia disatukan. Bila disatukan, kebiasaannya down scan ni dia tak akan tunjuk gambar ikan, dia tak akan tunjuk boomerang, dia tak akan tunjuk apa binatang yang ada kat bawah tu. Sebab apa? Down scan ni dia scan betul-betul dekat dasar. Maksud dia scan dekat dasar laut tu, apa struktur dekat bawah laut tu. Ada batu ke, ada macam ni lah, bergelombang lah bawah laut. Maksud dia dasar. Jadi kat situ bila kalau awak dah overlay kan dia, awak dah satukan dia, bermakna kat situ kita nampak dasar, kita nampak ikan, kita nampak boomerang, dan sebagainya lah kita satukan. Tapi tu pulang pada awak masing-masing. Mungkin sebab kat sini kan ada banyak skrin, mungkin awak boleh pilih, ini nak tengok dasar, ini nak tengok ikan, ini nak tengok map, terpulang masing-masing. Okey, lepas tu tadi saya dah tunjuk kat sonar, saya tunjuk dekat down scan pula. Bila down scan sama juga, awak tekan button menu ni, button enter ni. Okey, boleh masuk pun sama stop. Pergi kat sini juga button enter ni. Ada banyak function ni saya dah setting dah custom. Kat atas tu custom lah, maksud dia tukar mode. Mode ni kena tukar dulu kepada custom baru nak boleh tukar lah jadi saya tukar lah balik custom. Tu boleh tukar. Okey, pergi kepada advance. Sini ada tulis advance. Sekejap, nampak tak? Okey, advance pergi pada advance, tekan button enter. Okey. Tak slow. Okey, ni okey betul lah ni. Okey. So, kita pergi dekat more option dan kita tekan enter. Okey, sama juga dia keluar ni palette. Tekan palette, sama juga. Tapi yang ini tadi kontra tekan warna tanah untuk tanah dan pergi kepada pergi kepada bawah tu, nama dia fish. Tak nampak fish reveal option, enter. Okey, nampak tak ada color lagi? So yang ni pula tukar warna hijau. Itu adalah batu karang lah Yang tadi warna coklat itu adalah warna tanah ataupun warna batu. Okey, kalau awak tengok dekat atas ni, dia ada tulis sensitivity.
Okay, 85%. 89%. Dekat sini kita boleh adjust. Kita tekan enter. Berapa besar awak nak sensitivity dia. Contoh, kalau awak tekan lagi high, contoh kat sini kita pergi kepada 100. Okay, 100%. Makna dekat bawah tu kalau ada sampah, kalau ada benda yang lalu dekat bawah sonar kita, semua dia scan. Kita pula tengok, banyaknya ikan. Bukan. Sampah lah, apalah, semua dia scan. Benih kecil-kecil. Awak lepas ni tengah isap rokok, buang rokok pun lalu pun dapat scan juga. Oh, itu ikan. Bukan. Kat situ kita kena kecilkan sikit sensitivity dia. Sebab dia scan tu betul-betul ikan. So, dekat sana, dekat dalam ni dia dah setting 89. Kalau awak nak rendahkan lagi pun boleh. Alright. Okay, so kita back. Kita pergi pada home. Sekejap saya cuba tengok sekejap di sini. Okay, saya lupa nak cakap tadi. Pergi dekat sonar ni tadi, pada mula tadi, pergi dekat sonar. Pergi enter. Enter. Pergi dekat advance. Yang tadi dekat downscan advance, sorry itu salah. Pergi ni advance, tekan enter. Dekat sini dia ada tulis ping speed. Bukan peak speed lah. Peak speed tu babi laju atau laju babi. Ni ping speed. Apa tu ping speed? Okey. Ping speed tu adalah kelajuan. Pernah tak kalau awak tengok dekat dalam ni kan dia laju je kan? Itu biasanya untuk boat. Kan boat kan laju, dia ada pakai enjin kan, dia laju je. Jadi kat bawah tu pun laju. So kat sini kita kena adjust. Biasanya kita akan adjust ping speed tu. Tekan enter. Pergilah kepada 17 lah. 17 ni tak laju, macam lebih-lebih lagi macam kayak. Kayak kan bawa slow je, bukannya laju. So better awak buat 17. Saya yang pakai boat pun saya buat 17 juga. Ping speed. Right. Itu saja yang perlu ubah, yang lain tak perlu ubah. Okey, kita pergi pada home. Bila kita dah pergi pada home pula, lepas ni kita akan setting dekat setting. Pergi kat sini cursor, pergi setting, kita ubah setting. Okey. Dekat sini ada sistem navigation chart, sonar, alarm, unit ataupun simulator. Tahu tak apa tu simulator? Simulator tu adalah contoh, contoh. Ataupun apa ni dipanggil contoh. Bila macam mana contoh tu awak cuba main-main dalam simulator dan dia akan keluar, dia akan scan ikan, tapi sebenarnya bukan ikan lah sebab tak ada masuk tandusa kan. Jadi ni contoh dekat atas bot nanti apa yang terjadi bila awak ubah-ubah benda-benda tu semua. Alright, so kita pergi kat setting, kita tengok dekat chart. Chart, chart dia keluar. Chart source. Aduh, lenguh tangan lah, pegang tak bawa stand. Okey, kita pergi dekat, masukkan dekat sini CMap. Tengok dia ada tulis CMap Navionics ataupun Lawrence. Okey, masuk dia kat sini. Yang saya punya ni display unit ni memang saya ada masukkan CMap, so saya letaklah CMap. Okey, kalau macam awak punya, kalau beli ni tak ada upgrade CMap, so tak payah letak CMap, letak Lawrence lah. So macam ni saya dalam ni memang ada CMap, saya letak CMap. So ini ada dia punya banyak function. Saya rasa awak tak perlu ubah sebab dia orang dah tukar dah. Sebenarnya dia dah setting dah untuk kita, cuma kita nak penambahbaikan. Okey, kita pergi pada sonar pula, pun tak perlu kita ubah. Yang perlu awak ubah adalah dekat alarm. Tengok alarm, masuk setting, enter. Okey, dekat sini dia keluar. Lain awak tak payah ubah lah, awak ubah dekat shallow water ataupun deep water. Okey, so contoh macam ni, shallow water tu adalah cetek, so kita ubah. Okey, dan ni kita tekan set limit. Cetek tu awak nak setting berapa cetek, 1 meter, 2 meter. Yang ni sekarang ni 1.8 meter. Bila 1.8 meter dia akan warning lah. Biasa bagi saya lah, saya akan ubah 1 meter kat sini.
Okey, satu dah betul. Pergi kat 8 ni. Dan tekan bawah. Okey. Pergi kepada kosong. Okey, 1 meter. Mana? Dah betul. Jangan lupa save. Ataupun okey. 1 meter dia akan bunyi. Kejap saya cerita Okey, deep water. Deep water ni adalah kedalaman. Okey, tekan enter. Setting dia, new set. Okey, ni 30.5 meter. Maksud dia bila awak jalan-jalan bawa kayak, ada bunyi alam deep water 30.5. So kat situ dah dalam. Kalau awak dengar alam tu, janganlah buat tak faham. Takutlah kan, sebab benda dah dalam. Jika ada apa-apa berlaku, contoh kata kayak kita terbalik atau bot kita terbalik, dalam lah. Jadi kita pergilah cek tempat yang cetek sikit. Okey, biasa saya akan ubah kat sini 20 meter je. Okey, 20 ke sini. Okey, naik atas balik. Pergi sini. Enter. Oh sorry, Allah, dah keluar pula. Okey, sorry. On set limit. Okey, 20. Dekat 5 ni saya tukar kepada kosong lah Jadi 20 meter dah bunyi. Bukan saya takut. Dah, laut kan alam yang lain. Janganlah buat berani. Kalau pun awak berani. Betul, laut ni alam yang lain. Kita duduk dekat darat dan kita dah biasa. Laut jangan buat main-main Atau terang saya cakap. So jangan buat berani. Alah, aku sakat aku 40 meter, tak ada hal lah. Jangan cakap besar kat situ Saya dah alami. Saya ada sijil. Saya ada sijil keselamatan. Maksud dia penyelamat. Sijil penyelamat. Sijil penyelamat keselamatan dekat laut. Maksud dia CPR, berenang dan menyelamatkan orang, menyelamatkan mangsa. Menyelamatkan mangsa yang lemah dekat laut. Jangan buat main-main benda ni memang bahaya. Walau awak terror sekalipun, kalau dia nak awak cakap besar tu, dia nak awak, dia ambil juga awak Alright. Ni pesanan saya lah. Kalau awak rasa mungkin poyo dah jadinya. Okay, so kat sini saya dah set 1 meter dengan 20 meter deep Okay, yang lain tak payah ubah pun tak apa. So tak kisah, yang ni awak boleh ubah tau. Awak boleh ubah boat speed awak. Awak boleh buat anchor awak. Tapi bagi saya benda tu semua saya tak ubah lah Okay, so kita keluar. Okay, kita tengok macam mana yang tadi kita ubah tadi. Kita pergi simulator. Kita tekan on, turn on retail mode. Okay, sorry lah bergoyang-goyang sebab saya tak buat stand lah. Tekan save. Okay, start demo. Okay, tengok kita ubah. Sebab dia sekejap je. Kita ubah sekejap. Okay, sekejap bagi dia run dulu benda ni. Okay, kita pergi. Ni menu dia. Ni menu dalam simulator tau, bukan betul-betul ni. Okay, pergi pada sonar. Okay, pergi pada sonar. Yang tadi lah yang kita adjust tadi. Okay, ni dia keluar macam ni kan. Akan ada boomerang ni semua kan. Yang ni belum setting. Saya kena cakap cepat ni pasal benda ni cepat. Okay, kita pergi kepada mode auto ni, kita tukar kepada custom. Tukar kepada custom. Dan kita check advance dulu, ping speed ni kita tukar kepada 17. Okey, 17. Lepas tu kita pergi kepada keluar balik. Okey, pergi pada more option. Yang tadi yang kita setting tadi tu lah. Okey, yang ni tadi batu karang tadi tu kan, tukar kepada warna hijau. Okey, kita pergi pada fish ID kita on simbol. Okey, lepas tu kita overlay scan dan lepas tu bawah overlay scan ada overlay down scan option, kita tukar kepada yang ini warna tanah. Okey, so lepas ni saya tunjuk awak apa dia akan terjadi. Okey, so awak nampak kat sini. Nampak tak? Ikan tu duduk dekat warna apa? Ini contoh ikan tu duduk dekat warna hijau. Okey, awak nampak tak kat sini? Kat sini kan ada macam permukaan dia macam ni kan. Nampak tak ada warna hijau sikit-sikit tu kan? Itu batu karang tau. Tapi kalau awak nampak yang macam ni, dia tak ada warna hijau, itu batu. Itu batu biasa macam ni kan. Yang ni tak ada warna hijau, tu batu biasa. Okey, macam ni tu batu karang. Awak tengok, ni warna hijau banyak kan? Bermakna ikan dah banyak dia duduk dekat batu karang ni.
Nampak. Ni nampak batu karang nampak. Ini ada hijau. Ada hijau sikit. Ni hijau sikit. Ni batu karang. So kat situ lah kenapa saya ubah warna hijau. So bila awak dekat atas laut, dia tengah hari kan, dia nampak macam silau. Warna hijau tu yang awak nampak beza sama ada batu karang atau batu biasa. Saya buat ni pasal ada sebab ni, sebab saya dah pernah buat. Okey. Ni contohlah simulator dia. Saya rasa ni tadi kita tak ada adjust speed kot. Tak ada adjust bunyi ke? Tak ada bunyi pun. Sekejap tak ada je bunyi. Okey, alam. Oh tu untuk ni. Okey. Dia simulator ni dia sekejap je. Tu yang saya ni. Ni fish beep. Fish beep ni kena on. Okey, on. Okey, lepas ni awak dengar bunyi. Dengar tak? Nampak tak ada warna hijau-hijau tu kan? Bermakna target kita warna hijau. Hijau tu ikan pun memerang pun warna hijau, ikan pun warna hijau. Batu karang pun warna hijau. Tu kita punya target. Bergoyang-goyang sikit lah skrin ni sebab apa saya pegang pakai tangan. Dengung pun ada juga. Okey, dah habis. Tu demo. Tapi jangan lupa, bila dah buka kat demo tu, jangan lupa untuk keluar. Kalau awak tak keluar, awak tengok kat sana ada ikan, sebenarnya bukan ikan, tu demo. Ni, simulator ni kena off. Tekan, then tekan exit retail mode. Okey, barulah dia akan keluar kepada permukaan yang asal. Okey. Dan ni yang sebenar. Okey, tadi saya lupa bukan lupa. Ni macam mana nak padamkan stop ni. Okey, contoh tengok kat sini. Kita buka layout screen ni. Ambil yang 3. Okey, stop kan. Macam mana nak ubah dia kat laut? Nampak tak button on off ni, bulat ni, tekan. Dia keluar menu lagi. Sorry, dia keluar setting dan menu dan sebagainya lah. Okey. Pergi, ni cursor. Pergi, tekan cursor. Jangan malu. Pergi kepada lock sonar ataupun stop sonar tu, kan? Tekan enter. Dah buka, Dah buka. Cuba patah balik. Nampak tak? Dah tak ada stop tu. Kat situ lah baru dia akan start generate yang genuine dekat bawah laut, bawah air kita. Kenapa dia gelap? Sebab tak ada tandusa. Memang ada gelap. Okey, alright. Saya rasa cukup kot. Itulah penerangan saya untuk Lawrence yang serba sikit tahu ni. Tapi kalau ada yang salah, mungkin boleh betulkan. Okey, sebab apa yang saya tahu itu saja. Kalau ada silap, boleh betulkan lah. Alright, itu saja. Okey, tahu tak kenapa Lawrence kita kena buat stop ni? Okay, kadang-kadang bila kita dah naik kita dah turun kat laut kan, kita singgah dekat pulau. Bila awak singgah kat pulau, awak tak nak offkan dia ni, offkan terus, so awak boleh stopkan sonar ni. Sonar ni kena make sure kalau tak kena air, awak kena stopkan sonar tu. Kalau kena air, biar baru awak onkan macam tadi saya ajar lah macam ni. Pergi ke sini baru onkan lah. So yang ini kalau dia masuk dalam air. So kalau dia tak masuk dalam air, awak kena offkan sonar tu, tandusa tu. Sebab tandusa kalau tak kena air, dia akan panas tau. Dia panas. Bila dia panas je, nanti tandusa awak akan rosak. Bila rosak, nak kena beli baru. Bila beli baru memang mahal. Sebab roller ni ialah harga dia pun 1399. So awak jagalah barang awak tu dengan baik dengan bagus lah. Sebab kalau pakai rosak, rugilah duit tu kan. Sayang duit tu. Kat situlah. So kenapa kita kena make sure dia dalam air, kita buka. Dia tak dalam air, kita offkan dia. Satu lagi saya nak cerita yang pasal shallow water dengan deep water tu tadi kan. Tadi saya ada cerita pasal deep water, tapi saya tak cerita pasal kenapa kena letak shallow water tu tadi kan. Okay, sebab shallow water tu, macam kita kan, saya letak sini 1 meter. Macam kita naik kayak atau kita naik boat atau IB kan. Bila awak dengar
bunyi alarm tu, bunyi warning shallow water tu cetek, awak kena angkat dah awak punya apa ni, awak punya rudder kena angkat siap-siap, awak punya propeller kena angkat, awak punya flap kena angkat, awak punya engine pun kena angkat. Sebab dia dah cetek lah. Kalau tak nanti dia langgar lah, batu-batu semua patah. Bila patah dah nak kena spare part, spare part dah kena beli. Maksud dia macam tu lah. So sebab yang penting ni, saya kalau Lawrence ni saya pakai, sebenarnya ikan tu nombor 2 tau. Sebab ikan tu bergantung kepada rezeki saya lah. Yang nombor 1 kenapa saya pakai Lawrence ni adalah untuk saya tahu struktur bawah tu cetek, dalam kan, untuk barang-barang kita jangan rosak lah. So barulah ikan tu nombor 2. Oh, kat sini ada batu karang ataupun ada ikan kan, baru kita pancing lah. Nombor 1 saya nak tahu apa struktur bawah tu, sama ada cetek atau dalam. Macam kalau awak turun dekat Pantai Siring tu, jangan ingat nampak je laut terus dalam ni semua. Tak ada, kat tengah-tengah tu saya silap macam ada satu pulau yang dah ditenggelam. Kat situ cetek. Kena pula pada orang baru. Yang kena pula yang tak ada Lawrence ataupun Garmin atau Fish Finder lah. Tu tak dapat scan benda kat bawah tu, habis semua digadakannya, habis dah rosak. Alright, so lah sekali dia dapat pakai. Alright, so itu sajalah perkongsian saya yang tak seberapa ni. So kalau ada salah, silap, saya minta maaf. Jangan kecam saya. Saja je saya buat teknik ni sebab kebanyakannya orang telefon saya lah. Sebab dia beli dengan saya, dia akan telefon saya. Kadang-kadang saya takut lah kan, saya tak dapat jawab telefon kan, kat situ jadi masalah bagi dia. So fikir-fikirkanlah dan selamat beramal dan selamat beramal. Assalamualaikum. Okay, Koi Fishing nak pasang dia punya drone. Okay, drone DJI. Lepas ni kita tengok kejap macam mana dia terbang. Okay, so ni dia punya Sonic. Nah, ni tak dapat turun lah kan. Lemak dah air. Air alun padu lah. Tak dapat turun lah air ni. Tengok alun ni, dah nampak lah. Ada orang main sini tengok pancing selat tu. Alright. Ada video nak record dia. Ni dari atas bawah tengok kita ni kita. Ini pemandangan daripada atas. Air selat. Air selat. Terlalu kuat angin. Angin terlalu kuat. Dia suruh balik. Balik tekan home je lah. Dia turn home. Tekan Ini tekan. balik sini. Dia naik atas dulu, lepas tu dia datang. Cantik kan? Pantai-pantai. Android pun boleh ke? Android pun boleh? Android boleh? 4GB RAM kat atas. 4GB dia punya RAM.
pun dia control. Dia siap bagi tahu. Yang bagusnya kita pergi jauh kan. Jauh, lepas tu dekat signal loss. Dia balik semula. Ini buat pasir tu cantik. Cantik sana. Dia yang dua. Dia air ini tu. Nanti ikut orang. Ikut orang. Kita tengok kayaan tu jogi pun. Tadi dia turun situ. Nak tengok dia turun situ tak? Dia nak tangkap kan? Dia cari tempat mana yang rapat akan tukar berdekatan dengan kawasan ni. Mana dia mendarat, dekat situ dia akan turun balik. %83 ni. Pemain yang apa? Yang dia punya dia macam ni, ada yang function dia kan untuk kita. Ini nak pakai remote lah. Dia auto. Pakai remote. Oh, dia tak bagi lah angin kuat. Oh, bukan. Dia punya view tu. Mana dia stay kat situ je lah. Dia naik ke atas, dia tunjuk. Daripada kita, patutnya daripada bawah dia naik ke atas tadi. Dia buat Dia tunjuk. Dia tunjuk. Dia fokus ke benda. Itulah sebut sikit tentang drone Koi. Koi sekarang pakai drone. Lepas ni dia punya konten lagi menarik. Right, so nanti kita jumpa lagi. Bye.